tanya belakang. Bapa ya Rasulullah, kenapa ni ya Rasulullah? Kalau mu nak tahu, inilah kubur mak aku. Kalau orang tanya kita kata, Allah saya dah teriak lah. Orang teriak apa mak tak ada dah. Nabi teriak apa? Nabi teriak. Kita tak teriak apa berat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi radda 'alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adina li bi dzikrih. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan ruh kita pada hari ini, dan Allah memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita, dan Allah memberi izin kepada kita sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa hamil al-Qur'an wa indal mauti syahadah wa ba'da al-mauti jannata wa na'ima. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sebelum kami mati kami sempat bertaubat dan kami dapat hafal 30 juz Quran. Ketika kami mati, kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di medan perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan mengajar Quran. Setelah kami mati, kami diberikan syurga dan nikmat syurga yang tertinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama dan selama-lamanya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi beri peluang untuk kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memanjangkan usia kita untuk kita menebus segala dosa-dosa kita dan menambah amalan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi kurniakan rezeki iman dan Islam kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa dia sungguh dia mencari ilmu, tak kiralah dia cari ilmu ni melalui dia duduk di majlis ilmu di dalam masjid, ataupun dia duduk mencari ilmu melalui online, ataupun dia mencari ilmu dia duduk di pondok atau duduk atapih ke mana-mana. Dia sungguh mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia jalan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita duduk dalam majlis ilmu ni, ini di antara ciri-ciri ahli-ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami termasuk di dalam golongan 49 bilion umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat masuk syurga firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicari oleh semua orang di pada mahsyar, cari. Sebab apa? Lebih kurang 50,000 tahun kita berdiri saja. Duduk diri saja je. Selama 50,000 tahun lebihnya, maka kita pun tak cakap dah. Maka golongan ini mencari
cari untuk siapa boleh menyelamatkan hari ni. Cari. Jumpa Nabi Adam, Adam kata nafsi. Sendiri. Jumpa ulul azmi seterusnya Nabi Nuh alaihi salam. Dan saya mari sini malam ni satu tempat yang kita kata sangat istimewa bagi saya. Apa saya kata istimewa? Masih mungkin ke bagang. Cara nak sebut dia bagang ke bagang? Sopa dah. Takut orang sini kena kecek luar, kita kecek luar. Masjid mungkin bagang ni adalah satu masjid yang sangat istimewa dalam diri saya. Hampir 6 tahun. Boleh katakan hampir 10 tahun juga. 6 tahun tu wajib lah. Duduk lalu kat ni semua. Sebab apa? Sekolah saya tu lah. Tapi pelajaran tu. Dengan di sini lah. Tahun 2005 sampailah 2010. 2005-2010. Jadi tiap-tiap malam lah, tiap-tiap hari. Bukan tiap hari kok. Bulan sekali tak akan lalu kawasan. Dan kalau siapa je situ, tak ada benda lain. Sehari ke mengena patah. Masjid mengena patah. Siapa mengena patah kak? Malah dah lah. Kalau kita mari daripada masjid, mari pada rumah, saya duduk tupak kali kubur. Siapa mengena patah? Siapa dah tapi malah nak kikol. Kata ni. Ini kata lemak ataupun tempat yang kita tanda. Ini nak sapa tapi jauh ke. Daripada mula-mula masuk. Daripada pendik tu kan. Masuk je pendik tu. Duduk atas kereta relax. Jauh lagi nak sapa tapi. Sapa sini kita tahu. Straight tu sapa dah lah. Cabai 3. Apa mau baca ondong kan. Pakago. Baca ondong depan ni sikit kan. Pakago tu kan. Panakai tengok depan tu kedai bocik Bukhari. Sahur dah. Okey, tapi pelajaran dia tak kenal. Memang bukan tapi pelajaran dia. Jadinya istimewanya saya tak pernah sapa sih. Tak pernah sembahyang saya. Minggu lepas saya berkuliah di masjid. Saya tak ingat nama tempat tu. Tempat situ memang saya berhenti semua. Ayah saya berhenti semua setiap asar. Lalu mesti kena berhenti situ. Sini tak aja berhenti. Sampai sini betul kau ni masjid ni. Duduk duduk kan ni. Tengok ubih, tengok kau tu, tengok gambar aja dulu ni. Sampai. Dan saya nak cerita istimewanya masjid ini, dia ada suasana iaitu suasana ilmu. Bapa suasana ilmu. Tengok tepi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail. Nama Nabi. Ni Nas Al-Wakaya. Ni nama mereka. Masjid kita kata siapa-siapa buka biasa kita. Sudah semayang nak imam tutup habis. Tutup pintu. Pasal kau lah. Nak katanya masjid biasa. Masjid kita kata masjid biasa tapi suasana tu luar biasa. Dengan adanya ada tua-tua, ibu-ibu, ayah-ayah, apa kakak semua hebat suasana mengaji. Jadi malam ini kita nak tengok lagu mana suasana ni apabila semua orang cari Nabi Adam. Nabi Adam kata nafsi. Cari Nabi Nuh, nafsi juga. Cari Nabi Ibrahim, nafsi. Cari Nabi Isa, cari Nabi Musa, habislah ulul azmi. Mim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika jumpa tu ana laha. Tapi sebelum tu dia kata apa? Pakat puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, puji dengan ya hanana bi Muhammad Dalikal fadlu minallah. Beruntungnya kita
menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jumpanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ana laha. Dia minta semua orang ni, semua orang minta, ya Rasulullah, ya Habiballah, buatlah sesuatu biar Tuhan buka mahkamah dia. Sebab duduk diri belakang. Tuan-tuan nak tahu dirinya kita ni, ada orang diri yang mana setiap nafsi ni, setiap orang ni, dia biasa belakang amalan dia. Yang mana ketika kita diri ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yakunu illa mawti' qadamayhi. Kita diri ni, kita tak lagi ke depan, tak lagi ke belakang, tak lagi kiri, tak lagi kanan, naik ke atas tu sama telah. Apa? Penuh dengan manusia. Kiri kanan manusia belakang. Daripada permulaan Nabi Adam AS sehinggalah orang yang terakhir lahir ketika mana berlakunya Yaumul Qiyamah. Kiamat mari tu, orang terakhir tu. Cuba bayangkan. Lagu mana ramai. Dia bukan sekadar manusia saja. Kata Allah di dalam surah Al-Kahfi muka surat 299 kata dia. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahu falam nughadir minhum ahada. Aku kumpulkan semua wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Tak tinggal walaupun seorang. Ahad. Perkataan ahad ni maknanya tak ada tunggal. Tak ada. Semua orang tinggal. Adakah orang hari ni masuk di pada masyarakat tu dia rasa nak moting sikit. Dah nyampe sekolah kan boleh moting, ataupun nyampe kerja ni panggil ngulang. Tak boleh. Tak ada istilah gitu. Dan sekeliling ni wa idzal wuhus husyirat. Sekeliling itu adanya yang dipanggil binatang-binatang ada belakang. Tuan-tuan semua cuba bayangkan lah. Tu Haji nama kau apa Tu Haji? Nama kau? Ismail, Tu Haji Ismail Tu Haji Ismail bayangkan tiba-tiba mari ular di tepi. Agak-agak lagu mana? Lompat lah. Ni di pada masyarakat ni semua ada belakang. Lembu, kubah, dinosaur ada belakang. Jin, kita kata alien tu kan, alien orang dah buat cerita alien tu, bagi jin belakang. Tak kepelik. Tiba-tiba zaman 2020 lebih ni baru alien tu habis. Tuan-tuan, ayah-ayah dulu 1940 kau, 1930 kau, tak ada pula alien. Mana baru lahir. Masalah buat cerita. Tapi sebenarnya itulah jin. Berbahaya kan. Jin ni bahasa Melayu kita ke apa? Jin kan? Tapi orang Melayu buat cerita ke apa? Hatu mak limah. Hatu ke apa lagi? Hatu tu bagi-bagi tu bagi jin. Tua-tua jangan masuk ke anak-anak, cucu kau, keturunan takut kepada hatu. Hatu tak ada. Saya ambil daripada ulama, daripada orang soleh. Dia suruh hajar anak-anak ni jangan sebut pasal hatu. Kalau orang kata pasal hatu, tak apa orang lain royak hatu, biarlah. Hatu tak ada, royak hatu tak ada. Yang adanya jin. Didikan itu sangat penting, bimbingan. Maka malaikat duduk atas belakang. Dan setiap orang seka atas kepala ni, kalau orang itu tak beriman, maka sejeka di atas kepala itu adanya matahari. Allah. Dan sejeka atas kepala ni menyebabkan setiap orang ini berpeluh. Ada manusia yang berpeluh sehingga ke buku ladi. Ada manusia berpeluhnya sehingga ke lutut. Ada manusia berpeluhnya daripada bawah ni, peluh dia ni naik sehingga ke pusat. Dan paling menakutkan, ada manusia ini berpeluhnya dia
sehingga peluh sampai ke hidung, maka orang ni lemas dalam peluh dia. Allahu Akbar. Lepas tu orang lain duduk tepi tak ada kena banjir ke? Dah. Banjir tu ataupun setiap perkara orang tu mengikut amalan seseorang. Dan kalau kita ni tak sewi, kepala kita ni dipenuhi dengan apa? Matahari ni bukan matahari, bukan sani dah. Ni bukan matahari. Matahari ni kalau orang buat kajian lebih daripada 1000 kali bumi, lebih daripada 1000 kali bumi. Exactly berapa tu Allah Alam. Baru mungkin 10,000, 100,000 Allah Alam. Baru boleh sebesar matahari. Coba ayah kita ambil spotlight, letak muka, letak mata. Spotlight ya. Mata agak buta mata. Betul tak? Oh, ni matahari. Lagu mana kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak selamat? Nabi mengajar kepada kita 7 golongan yang mana dia selamat daripada matahari itu, ataupun disebut mendapat naungan arash, atau bahasa mudah kita keceknya ada bumbung. Ada bumbung. Lagu mana nak ada bumbung? Yang pertama daripada 7 tu saya nak misal ya. Inilah sifat orang-orang itu. Tuan-tuan semua yang berada di dalam majlis ini adalah termasuk daripada golongan yang mendapat bumbung itu. Orang yang hati dia yang sentiasa duk mikir nak mari masjid. Terikat hati dia di masjid. Contohnya Tok Imam kita lah. Sebab apa? Tok Imam kita lah mana kena mari masjid. Baik kerja masjid. Mengajar Tok Imam. Jadi hati dia sentiasa duduk dengan nak mari masjid. Dan siapa dia umur dia 40 tahun ke atas, ketika itu Tuhan pilih kita ada masa untuk mari masjid, ketahuilah kita di antara orang-orang yang insya-Allah dengan izin Tuhan kita selamat di pada mahsyar. Bukan mudah nak mari masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba dia kata, gana bunyi tu kepel Tok Bilal bunyi lain. Ini apa jawab? Mati dah Tok Bilal. Tok Bilal harus best sekali mati. Tak ada nak pergi masjid tu, ada tepi masjid lah. Bukan masjid ni lah dah. Masjid lain. Bini dia telefon ke Tok Bilal, Tok Imam. Marilah semayang mayat. Apa dia mau sibuk sangat. Duk cari Tok Imam. Cari tempat orang dia mau sibuk sudah. Dia mau sibuk, kalau dia mau kerja kontraktor, pergi cari orang kontraktor. Sebab dia mau sibuk. Kalau dia mau sibuk dengan jadi cikgu, dia mau cari orang cikgu. Suruh mayat-mayat. Siapa dia mau sibuk? Ataupun dia mau sibuk dengan bisnes. Nak jumpa bila? Nak jumpa di contohnya Nasken ke, Starbucks ke, ikutlah ke. Kira kan? Maka ketika tu sibuknya dia orang pe duduk di masa contohnya di Nasken kan, duduk makan. Bicara projek juta mega holding kan. Bicara orang pun pe Isra. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa tu kan. Tambah lagi bicara. Mana juta. Balik tu tak ada garik dengan Isa tak cara dah. Balik ya. Buat balik meeting ke anak bini. Bini kata betul ni abang saya ni, suami saya ni bagus sungguh. Cari duit ni nak duit makan ke anak bini. Sungguh dia kerja. Ketahuilah wahai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini orang yang tak berapa cidik dunia akhirat. Boleh dunia je lah. Siapa dia tidak rasa nak mencari agama, lebih-lebih lagi ketika dia berumur 40 ke atas, ketahuilah
dia tak payah nak selamat dunia akhirat. Umur 40 tak berubah. Umur 40 tak berubah. Tak sedar raya. Orang panggil istilah dia kerakeh. Kerakeh dah. Terakeh cek dengan umur 60 ke atas. Perkara sini lah. Terakeh cek. Kita ayat pendapat dia. Kita ayat gini pendapat kita. Dia pakai. Dia ada pendapat dia. Tak sedar raya. Tak kira jadi. Tak kira mana kita. Sebab orang 60 ni. Ataupun orang 40 ke atas. Dia tak terima pakai dah. Ayah. Sebab tu pentingnya. Ketika kita berumur 40 lebih ke atas, kita kena cari agama. Apabila cari agama, insya-Allah agama itu akan merendahkan ego seseorang. Ustaz rakyat kena mari masjid, Ustaz rakyat kena ngaji Quran, jodoh. Kalau tak ada agama yang kata kena cari masjid, mari ngaji masjid, kena ngaji Quran, dia kata ngaji Quran ke mana rumah hamba ni? Tak buat kau ni lagi. Anak hamba nak mengaji sekolah lagi. Nak kena cari PT lagi. Tak ada nak mengaji. Sibuk. Sebab tak cari agama. Itu pentingnya kita cari agama. Tak imam anak umur apa tak imam? 5 tahun. 2 tahun pada anak saya. Umur gini ni penting. Itu bawa. Alhamdulillah rezeki Tuhan. Anak sulung saya bawa start umur 40 hari buat masjid. Allah ni tak ada nak bawa lah. Bayang ngaji sekolah lah. Umur dulu umur 40 hari memang saya bawa masjid. Bawa masjid. Apa orang kenal kita, orang tak kenal apa nama. Kenal kita. Kenal bawa anak. Dari kita kena ada masa. Daripada 5 waktu ini, pastikan ada satu waktu yang kita wajibkan keluarga kita mari masjid. Itulah subuh kau. Zuhur, asar, maghrib, isya, carilah. Kena ada waktu yang kita wajibkan keluarga kita. Supaya apa? Supaya golongan yang mendapat aras ini, mendapat naungan aras ini, iaitu orang yang mana hati dia sentiasa tertaut kepada masjid. Dia nak ke masjid. Fikir masjid. Dan bersyukurlah Tuhan buat sekiranya Tuhan buat termasuk daripada AJK masjid. Apa? Sebabnya semua dah mikir ke masjid. Mana ada orang AJK masjid tak secara ke masjid. Mesti hak latih secara ke masjid. Dia bersyukurlah Tuhan buat sekiranya Tuhan buat ni dia beri pilihan, dia berikan rezeki oleh Allah. Kerja sendiri. Lepas tu ada banyak masa. Kerja diri tu mana bisnes kau agak kau. Tapi ada banyak masa nak pergi ke masjid. Saya kadang-kadang deki dengan yang mana deki ini dibolehkan dalam agama. Kita tengok orang yang kaya dan dia banyak bersedekah. Saya tengok ada sekali. Saya duduk KL lah. Saya duduk Kuala Lumpur. Saya pergi satu masjid tu. Waktu tu saya bekerja kita ada company kita. Kerja tu. Lepas tu saya tengok orang ni. Tu ada semaya duha ke apa. Sudah semaya duha. Kita pun tengok dia. Dia duduk dengan apa? Dengan telefon. Duduk dengan telefon. Tak apa. Masa nak topik tu, tertengoklah kita. Kita tengok catat. Catat ke apa? Dia panggil main saya. Saya gapo Allah alam lah. Saya tak reti lah bagi tu. Tetapi nak ceritanya, Allah beri dunia beri. Akhirat beri. Bahkan dunia mengejar dia. Turun tu tengok naik masjid. Naik masjid. Turun ni. Tapi tak ada nak jumpa. Pernah juga saya dekat tu. Jumpa dengan orang tabligh. Penuh kata tabligh kan. Kata apa? Masjid, Honda City, berapa orang? Mustang. Kata sedap-sedap. Okay. Apa ramai itu? Orang keluar tabligh. Kalau dulu orang tabligh ni ke mana? Selekeh. Kalau dulu orang tabligh apa? Tinggal anak bini.
Tak ada orang duk pandai hina. Sedangkan orang tabligh ni bukannya biasa-biasa, siapa hak sanggup benda tak kena bayar gaji, siapa tak ada, tak ada. Penting. Jadi apabila semua orang ni pakat duk cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raya ana laha, tak apa, mu nak gapo? Nak suruh buka mahkamah Tuhan. Maka Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Kemudian Nabi Allah kata, "Gana sujud ni? Ada apa? Ya Allah, bukalah mahkamahmu ya Allah." Maka Allah memerintahkan malaikat ni buka mahkamah. Buka mahkamah. Buka. Lagu mana mahkamah tu jangan tanya saya lah. Betul dia tu lagu mana. Bagi alam gaib ada benda yang kita tahu. Kecuali dalam hadis menceritakan besar mana Allah alam. Buka je mahkamah. Tak ada gapo-gapo lagi. Ya Habib Allah, ya Rasulullah. Ada nak gapo-gapo apa? Dia mana ada gapo? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku nak umat aku ni boleh masuk syurga Firdaus tanpa hisab. Allah kata, silakan 70,000 orang yang boleh masuk syurga Firdaus tanpa hisab. Silakan panggil. Berapa? Sahabat 124 ataupun 120,000 lebih. 70,000 habislah kau kata. Habislah lah. Dia kau kita ni. Boleh kau kata 70,000 ni? Tak ada tu apa. Pada kau sahabat je. Sahabat dengan kita ni, Nabi SAW menyebut, orang ni, kalau orang ni sedekah sebesar Bukit Uhud, panjang Bukit Uhud ni tu apa anda tahu berapa? Lebih kurang 7 km. Besar dia, panjang dia. Kalau orang sedekah sebanyak tu, sahabat seorang sedekah sebesar cupok ni, tak boleh lawan lagi sahabat yang sedekah sebesar cupok. Sebab dia serahkan jiwa dan raga, serahkan diri dia ni kepada Allah dan Rasul. Sebab tu setiap hadis kata Allah dan Rasul tahu. Allah dan Rasul tahu. Kita tak. Kalau orang tanya, mu tahu tak? Aku tahu. Lepas tu, kenapa hadis ni? Gini. Dia pun buka telefon, Google. Lepas tu, masuk komen. Oh, Ustaz Google. Nak suruh nampak hebat ni, orang buat status. Nak lawan status ni, dia pun, ni ada ni hadis gini cerita. Dia ambil, pergi buka orang ni, copy and paste. Baca ke tak? Atau bagi fitnah ilmu di akhir zaman. Bisa nampak bisa, tapi kan hakikatnya gitu. Nauzubillah. Kemudian Nabi SAW kata, kita kena ada rasa syukur sebab dia kata fastazidtu, aku minta lebih. Allah mengurniakan keistimewaan kepada Nabi SAW. Daripada 70,000 tu, setiap seorang boleh 70,000 pula. Maka 70,000 kali 70,000 sama dengan 49 bilion umat Nabi SAW dapat masuk syurga Firdaus tanpa hisab. Itu doa saya tadi, ya Allah masukkan kami termasuk daripada 49 bilion umat Nabi SAW yang dapat masuk syurga tanpa hisab. Barulah kita selamat. Itulah kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada orang-orang lain. Kemudian kita pergi seterusnya, saya cerita semula. Malam ini saya nak ceritanya tentang 5 yang dipanggil 5 ujian bagi setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua 5 ni, kalau mu manusia, kalau mu bernama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mu bernama manusia,
maka mu akan diuji dengan 5 perkara ini. Semua akan lalui. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah muka surat 24, dia sebut walana berwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Kemudian ayat seterusnya apa? Ingat tak? Ayat seterusnya. Kaji ingat? Ayat ada baca sama. Kalau orang diterima ke apa? Diterima ujian musibah, kita sebut ke apa? Alladina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-155 ni, dia kata apa? Dan kita ni semua wala tu maknanya harfut taukid, lam nu taukid, yang kuat. Memang semua orang akan uji. Kami akan ujimu dengan satu perkara dulu. Perkara pertama, kita rasa takut. Takut ke apa kat orang lelaki mula-mula? Kalau kita takut. Kita takut ke apa? Takut ke orang. Budak kan kecil kan? Mula-mula dia boleh kenal orang ni, dia tengok orang ni, orang nak ambil dia lagi. Oh, teriak. Takut sebab dia tak biasa. Itulah takut mula-mula. Ataupun dipanggil sebagai ada jin, yang dipanggil jin, saya tak ingat nama gapo jin, tak penting. Yang penting ada satu jin, dia ni kerja dia akan menakutkan. Teriak tu ke anak, dia. Kita pun ambil minyak comot perut. Dia lagi mama dia. Tengok. Bukannya dia sakit perut. Kawan tu duk jelek. Jin tu jelek. Takut dia. Muka dia ni, dia buka hijab masa tu. Jadi kita ni, kita tak tahu lah ke mana. Sebab tu pentingnya ilmu. Pentingnya kita bukan sekadar reti ke apa. Kita sebagai mak ayah ni bukan sekadar reti beli minyak ya. Minyak cak yoji ke, minyak cak le ke. Jangan reti beli minyak ya. Kalau anak teriak kat minyak, jangan. Bukan semua benda. Ada juga yang kita kena berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta berlindung ke. Dan antara doanya ke apa? Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Antara selawat kita boleh. Ya amanal khaifin, wahai Tuhan yang memberi keamanan kepada ketakutan. Salimna mimma nakhaf, selamatkan kami apa kami takut. Kalau orang lelaki ni, kalau benda yang takut, apabila dia orang kena jari. Hak tu hak paling takut sekali. Kena sunat. Ada hak sini ni, kalau saya suruh kita pakai sunat kali kedua, ada berani. Tak ada. Dia rayak anak dia tu dia kata apa? Oh, tak sakit. Sumpungan semut ketik yang kata dia. Terayuh jauh. Nak tahu kali lagi. Katanya kita takut tak boleh. Kita ayat ke bini kita, sabarlah masa nak mengandung ni. Masa nak beranak, sabar. Tak kamu mengandung. Dia apa yang mengandung pula? Beranak nak tahu lah ke mana. Ayat sabar. Bagus ayat sabar. Tapi kita tak lalu, kita tak tahu lah ke mana. Jadinya kita semua ni akhir ada perkataan takut. Takut ke apa lagi? Masa saya 2004, benda yang ditakutkan, dimasukkan dalam mindset orang Malaysia masa tu, siapa ngaji kalau agama tak ada masa depan. Betul tak ya? Betul Sebab saya tahu tu, kita duduk zaman tu, zaman 2004 tu kan, siapa sekolah agama tak ada masa depan.
3 butir, 4 butir kapung, 5 butir saya boleh royak. 5 butir kapung saya masa tu, saya sorang sekolah agama, sekolah tapi. Waktu pun saya kata ke mak saya, kalau saya 5A, saya akan pergi sekolah MRSM, sekolah SBBP, sekolah agama penuh, berasma penuh. Tapi Tuhan saya kita boleh 4A sesi, maka kita pun pergi umi cari pergi buat interview, tapi pun ada. Alhamdulillah dapat, tapi pun ada. Dari ni, setakat hari ni, dapat hari ni, tuan-tuan tengok saya kekek ke lagu mana? Kalau tengok saya kekek ke, maksud betul lah dia kata tak ada masa depan. Dia email kita, sekolah agama, sekolah mana? Mesir ke? Dah mana? Pondok. Sekolah pondok. Pondok lagi lah. Kalau pondok lah, tak ada CJ. CJ lagi mana ni? Dia tak tahu CJ yang paling besar sekali. CJ kan buat SPM. CJ kan buat SPM, tuan-tuan. CJ pada masyarakat. CJ PPSM Malaysia tu biasa. Tuan-tuan nak jawab ni CJ pada masyarakat. Takutnya. Takut ke apa? Takut tak ada masa depan. Jadi kita boleh tengok orang-orang ni. Siapa kau tahap ke apa? Orang agama ni jadi apa? Selebriti dah kan. Boleh jadi influencer lah. Boleh jadi pengaruh bahasa Melayu kita. Boleh jadi siapa gitu dah. Menentukan masa depan kita bukannya kerajaan, bukannya majikan, bukannya manusia-manusia tak. Yang menentukan rezeki kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan. Bila kita diciptakan, maka air mani ni masuk kepada rahim orang perempuan, maka ketika itu dia akan jadi satu benda selama tu berkurang berapa hari saya tak ingat. Tapi benda tu, air mani ni dia hanya boleh hidup selama 70 lebih dalam 12 kali 3 12 kali 4 dari 5 hari lebih kurang 4 ataupun 5 hari sahaja dia matilah. Apa nak tahu yang kita ni air mani ni duduk dalam alam rahim ni berapa ratus hari hak belum buat nak jadi manusia. Juta tuan-tuan. Ibu ayah semua ni juta rombo nak masuk dalam alam rahim. Nak masuk di ovum ni. Tapi berapa orang hak benar? Kalau anak kembar 2. Kalau anak kembar 3. Tapi seorang hak biasa ni. Siapa seorang tu? Kita lah. Kita hari ni boleh hidup sebab apa? Daripada berjuta ni sperma, berjuta air mani ni kita komen. Sebab itulah kita dipanggil khalifah. Di alam rahim pun kita jadi khalifah. Kalau tuan-tuan kata saya tak layak jadi ketua, tak layak dia mau tak sejadi manusia. Sebab dia mau mendedah dalam alam rahim. Maka setelah itu hadis Nabi sebut 40 hari selepas tu jadilah kita ni serupa dengan apa kita kata? Serupa dengan litah. Yang dipanggil sebagai dalam Quran menyebut walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma khalaqnan nutfata 'alaqah. 'Alaqah ni maksud dia apa? Gantung. Benda hak gantung. Ni takluk kepada apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ba ni harfu jar ta'alluq kepada apa ni? Ta'alluq kepada sekian. Ada benda yang mahzuf. Gapo benda yang mahzuf kena carilah. Sama ada maf'ul fa'il maf'ul mahzuf ke ataupun ising yang mahzuf ke. Kita tengok belakang. Contohnya Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah oleh kamu dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Jadi ba tu bukan ba biasa. Ba yang memulakan ta'alluq. Kita tu dalam alam rahim ni. Tak ada lagi orang yang duduk alam rahim, masuk je sperma, hari ni terus jadi manusia, tak ada. Bapa Tuhan buatkan lagu tu? Sebabnya Tuhan nak ajar bahawasanya
Hebat macam mana pun boleh buat sistem dunia ni, boleh buat sistem sikit. Hari ni contoh sistem ke apa ni? Kita nak buka harga ni, benda ni. Dia ada setting dia. Setting sikit-sikit, siapa yang buat setting? Kita nak main setting ni pun kita pening. Orang yang buat setting ni hebat lagi, programmer ni. Orang yang dia buat ni. Tapi hebat macam mana dia programmer yang dia buat ni. Tapi tak boleh lawan sistem Tuhan. Kalau kita nak jadikan manusia, maka melalui sistem Tuhan. Orang kaji lah ni buat apa ni panggil istilah dia. Ambil sperma laki dengan puan cantum, apa tu buat masuk dalam perut. Kalau hak biasa hak canggih lagi Mak Saleh tu dia buat tu, dia puhu dalam tabung uji. Nak buat manusia tak jadi. Tak jadi. Kalau jadi pun tak jadi sempurna. Maka apabila hidup gini 40 hari seterusnya berlakulah seterusnya 40. Jadi berapa 40 kali 3 apa? 4 kali 3 12, 120 hari. Selama 120 hari 120 hari. Maka masuk 4 bulan ni, masuk yang ke 4 bulan, maka Allah Subhanahu Wa Taala masukkan roh. Ketika kita dimasukkan roh, kita akan dibuat 4 perkara. Yang pertama di antara bendanya iaitu ditulis kepada kita ini rezeki kita. Rezeki kita sekian. Ditulis belakang. Tulis sekian. Kalau kita buat kecek rezeki kan, tulis sekian. Tapi pak rezeki ni, tu payah nak kecek. Rezeki hak tentu tu tak ada masalah. Rezeki hak jenis apa? Rezeki hak kena cari ni. Rezeki hak kena cari ni. Kita kena beringatlah sikit lagu mana nak mencari. Kemudian yang seterusnya, walju'. Walju' ni maksud dia lapar. Manusia ni akan diuji dengan kelaparan. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi di pulau, sehingga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pulaunya dia tak boleh, orang tak boleh menikah dengan dia. Orang musyrik Mekah ni pula tak boleh menikah dengan dia. Orang Islam ni tak boleh apa lagi? Tak boleh berurus niaga dengan dia. Tak boleh makan, tak boleh minum. Duduknya macam. Kalau tua-tua ada ibu-ibu ayah ada peluang pergi Mekah, sebelum pergi tu tanya dulu mengetahui hawa-hawa. Bukan tanya sana, tanya sini lagi. Boleh tak bawa saya? Kita nak pergi melawat tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipulaukan. Tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa nama ni? Rumah dia mana? Kena tanya awal-awal tu supaya kalau kena tambah sikit pitih tambahlah sikit gitu, ambil barakah. Rugi kita tak kenal tempat-tempat kita. Tempatnya Nabi Ismail dengan Siti Hajar Safa Marwah tu kita tahu dah, kita pergi sama dah. Jadi tempat mana rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana tempat Nabi dipulaukan? Mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rumah apa nama ni? Ikramah. Rumah mula-mula. Ikramah kan? Tidak. Ikramah kan nama kata? Apa? Al-Arkam. Al-Arkam. Saya tak ingat nama Ikramah okey saya. Al-Arkam tu tempat tamu tanya awal-awal supaya apa? Kita pasal kita boleh tahu ni tempat. Kalau boleh, hak ni hak istimewa lagi. Jilah tempat abuak. Tempatnya Siti Aminah, iaitu siapa dia? Siti Aminah ni. Mak Nabi lah. Mak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kan ditanyakan di abuak. Tanya tempat tu mana? Mana lagi tempatnya
Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati, duk mana kubur dia? Dia ambil barakah. Nabi ni, Nabi. Bukan ni Nabi ni, Nabi. Nabi ni kita kata orang hebat lah kan. Tapi siapa satu tempat dia buat, tiba-tiba dia teriak, dia menangis, tubik air mata dia. Pakat tanya belakang, "Bapa ya Rasulullah, kenapa ni ya Rasulullah?" Kalau mu nak tahu, inilah kubur mak aku. Kalau orang tanya kita kata, "Allah saya dah teriak lah." Orang teriak apa mak tak ada dah. Nabi teriak apa? Nabi teriak, kita tak teriak apa berat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Nabi. Tempat dia di pulau ke dia. Tahu mana dia di pulau ke dia? Sehingga ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan daun. Ibu ayah makan daun. Kita makan daun ke apa? Daun sirih. Daun ke apa lagi? Daun sedap tu ke apa? Pucuk lah. Pucuk. Pucuk enggak ada ingat. Saya kalau ide bui ke apa ni? Bui KFC ke? Contoh ayam Kentucky, bui yang benar-benar lain ikan ke apa? Ikan pelik-pelik ke apa? Ada je nasi kosong, ada budu, ada kacang potong, ada pucuk-pucuk ni. Tak apa lauk tak apa, habis nasi kita. 2 pinggan boleh makan ni. Katanya sedap je. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bukan pakai pucuk tu dah. Dia pakai daun. Daun ke apa jangan tanya saya lah, wallahu alam. Pakai daun tuan-tuan. Masjid ni hebat. Sebab kau saya pergi mana-mana saya akan tengok suasana dulu. Ayat tulis Free Palestine. Usah saya kalau tak email nak kemah hari tak email. Ejah daerah tu tak dapat. Daerah tak ada sebut kena kau dapat. Kena bank. Tidak saya kena bank banyak kali. Sebut apa? Pahal lah kan? Isa tu lah kan? Sana tu. Letak gotu dia tu. Letak daerah tu kan? Suruh bijak. Bapa benda tu suruh bijak? Tujuan ke apa? Tujuan kita nak latih Bani Tamim ataupun bangsa Melayuiyah. Bangsa Melayu, ketahuilah anda semua. Ketahuilah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbangsa Melayu. Ketahuilah insya-Allah kita adalah bangsa yang akan membebaskan kota Baitul Maqdis. Sebab apa? Sebab kita ni di antara susu galur daripada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui istrinya yang bernama Qanturah ataupun Qaturah. Qaturah ni orang mana? Orang sini ya. Mungkin bagilah. Mungkin bagilah. Jadi ini dicampur. Qanturah atau Qaturah ini bermaksud kampung baru. Maksud kampung baru. Maknanya orang Melayu kita lah. Kemudian dia berhijrah ke sana, maka dia duduk di sana. Ada satu tempat di Baitul Maqdis itu, kawasan Baitul Maqdis dan kawasan Palestin ni, ada satu kawasan yang mana di situlah Qanturah ataupun Qaturah, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun kita panggil nenek kita, moyang kita situ. Sebab tu kita dengan orang berada Baitul Maqdis ataupun Palestin tak lain jauh. Mereka menunggu kita. Mereka semua menunggu kita. Jadi dengarlah apa kata Abu Ubaidah. Jagalah wudukmu. Nescaya kita tak lama lagi akan salat di Baitul Maqdis. InsyaAllah amin ya rabbal. Kita ada peluang lagi untuk berjihad. Sebab apa mereka takut untuk masukkan hadis 40. Tahu tak tuan-tuan apa takut kan? Sebab di dalam hadis 40 itu terdapatnya hadis berkenaan jihad. Takutnya mereka terhadap jihad.
Dia beri alasan qana kok ni support. Apabila perkataan jihad bermaksud kita ada peluang lagi untuk kita mati syahid. Itu doa saya, kita doa orang saleh, Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa hamilal Quran wa indal mauti syahadah. Ya Allah, kurniakan kami rezeki sebelum kami mati kami sempat bertaubat dan kita dapat hafal 30 juz Quran. Ketika kita mati, Allah kurniakan kita mati syahid. Kita ada peluang lagi nak mati syahid. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita sebelah hijrah sebelum ni. Sebelah hijrah Nabi mati. Nak ingat sebelah hijrah ni tua-tua ingat gini. Buka surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun, yang mana surah ini adalah surah yang ke-63. Pada ayat terakhir, ayat ni yang berapa nama? Muka surat 555. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'mal. Ayat itu ayat sebelah. Maksud ayat itu adalah Tuhan takkan lambatkan apabila sampai satu ajal seseorang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah ni Maha pakar, Maha tahu detail dia, tahu apa kita buat atau kamu. Jadi ayat sebelah disebut dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kalau kita nak ingat Nabi ni mati umur berapa, iaitu surah Al-Munafiqun surah ke-63 ayat ke-11, maka Nabi mati ketika sebelah hijrah. Nabi meninggalkan kita tahun sebelah lah ni 1445, lebih kurang 1434. Betul? 1434 tahun yang lalu meninggalkan kita. Tak ada jihad dah. Nabi dah sebut jihad nafsu kita. Tetapi lah ni ketahuilah wahai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ada peluang lagi untuk mati syahid, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya malhamatul kubra, peperangan yang kita sebutkan sebagai, kalau bahasa lain orang panggil perang dunia yang ketiga. Tuan-puan ingat dah, tak lama dah perang dunia ketiga kita ni. Perang dunia ketiga kita wallahu a'lam bila tu, wallahu a'lam. Tapi tak lama dah. Ketika itu semua ni tak kira lah mu bangsa ke apa, kalau mu ni orang kafir, maka mereka ni semua akan bergabung. Gabung. Masa tu. Jadi kita ni di Palestin tu, mereka semua ni berkelaparan, makan daun tu biasa. Makan daun, minum air. Yang saya paling sedih sekali, tak boleh sangat minum air ni lagu mana. Air hujan depan tu tuan, air hujan depan tu, ada takut tu, dia ambil kotak bubur tak minum. Kita ni cari air lebih air. Kalau ambil semayang tu, hok paling deras sekali buka. Dia mau ambil semayang kan, dia mau mandi. Dapat gitu, cari banyaknya air kita. Boleh. Jadi yang mereka ni sampai pada tu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ada depan saya ni semua lebih kurang umur 40 lebih ke atas ya, 30 lebih ke atas. Boleh dikatakan boleh lebih pada saya kali. Mungkin tak rajin ke apa? Rajin tak makan, tak boleh makan 3-4 hari. Kalau kita tengok di masa PKP hari tu, Allahu Akbar, ada ujian tu sampai seminggu yang tak boleh makan. Ni kita ni nak masuk banjir ni pula kan. Masuk banjir ni pula. Kita doa supaya kita diselamatkan belakang. Masuk banjir tu sampai ke tahap ke apa? Air ni penuh. Air penuh ni duduk atas bumbung ni, duduk tunggu orang mari. Tak makan dengan anak minyo kecil ke apa gitu, kena duduk tunggu. Nak pergi lain tak boleh. Sampai ke tahap gitu mu. Diuji tak boleh makan. Ataupun tak boleh makan disebabkan apa, tak ada pitih. PKP hari tu berat ujian PKP. Lah ni pun lebih kurang.
Kita boleh makan sama. Batu pentingnya Nabi SAW ajar kepada kita ke apa? Amalkan puasa, Isnin dia ikut kami. Pilihlah nak mana sah. Tak boleh Isnin, tak boleh kami. Cadangan saya ambil Isnin dulu. Bapa ambil hari Isnin. Sebabnya itulah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting. Nabi dia nak ingat. Dia nak ingat tentang kelahiran dia puasa. Kita hari ni kalau hari jadi kita buat apa? Happy birthday to you. Buat makan tu kat panggil orang. Bagus alhamdulillah. Cuba tuan-tuan hari jadi tukar. Tuan-tuan puasa. Ibu ayah puasa, kemudian nak buat majlis buat malam. Kalau bini dengan lelaki nak buat surprise kan. Contoh hari birthday tu. Contoh hari ni hari apa? Hari ni hari Selasa, hari Rabu kan. Birthday hari Khamis 12.01 tu tak buat birthday, buat surprise. Awak masa tu buat malam. Supaya kan pagi esok tu boleh puasa. Boleh kita puasa. Mengingatkan hari kelahiran kita. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hari kelahiran dia dengan dia berpuasa. Kemudian yang seterusnya yang ketiga. Sebelum kita pergi yang ketiga ni, nak tanya tuan-tuan 8.20 dah kita ni. Buat-buat tengok saya ni lebih kurang kita katakan ada pakai serbel ke, pakai piah kan. Tak apa lagi. Kalau pakai serbel bahaya. Sebab apa? Itu kaki. Serbel kaki. Serbel kaki dah. Ada lama dah. Tengok mata ustaz, tengok muka saya tu tukar nasi kabu, tukar nasi lauk dah. Dia tukar dah ya. Penat dah. Mengikut kajian orang ni apabila dia ni boleh dengar sesuatu benda ni dalam 50 hingga sejam. Dia boleh fokus. Lepas pada tu dia tak boleh fokus dah. Dia tengok kita lepas bela ni ustaz. Tengok je. Kalau ada je setiap hari tak tengok je, tak tengok je. Sikit lagi dah. Boleh ya? Sikit lagi. Allahumma salli alaihi wasallam. Wa naqsim minal amwal. Ni hak takut. Hak takutnya wa naqsim minal amwal. Sikit harta. Oh, sikit harta ni yang ramai ada orang bercita-cita nak ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Orang yang paling banyak masuk syurga adalah orang miskin. Tapi sebelum tu tuan-tuan, ibu ayah semua nak tanya lah. Kalau saya tanya nak kaya ke nak miskin? Siapa kata nak miskin? Kaya belakang, tak ada orang nak miskin. Tapi nak juga. Hadis tu kata, oh kalau orang miskin sikit. Kena diuji dah kan. Ketika mana orang yang miskin ini, ia miskin, habis miskin. Kemudian Allah buat masuk dia dalam syurga. Sekejap tu berapa minit Allah Alam. Mata, kalau kita kata masuk mata. Kemudian Allah Allah tanya, mu ingat lagi kau? Lagu mana kau selesaimu sebenarnya? Ya Rabb, wahai Tuhanku, setelah aku masuk syurga ni, aku telah lupa segala-gala kesusahan aku di atas muka bumi Allah SWT. Lupa habis. Tak ingat ada susahnya ke apa, sakit belakangnya, makan ke apa, minum air daripada air hujan tu, ataupun makan Maggi ni kena belah 3 untuk makan seminggu ke, belah 4 ke untuk makan seminggu, masuk ngaji kau dah. Benda-benda kesusahan tu tak lupa, pakai tak ingat dah pun. Kan tu hanya sikit je. Lagu mana syurga? InsyaAllah kalau ada masa lagi, ada peluang tuan-tuan nak jemput saya lagi, InsyaAllah kita sampai sini, kita sambung mula dah InsyaAllah. Tak lama-lama dah. Macam saya banyak supaya dah. Atau haji dah buruk kaki tu. Ajar tu. Kita pahal dah tu. Yo panggil sekinar lah. Sekinar dah. Apa-apa lah. Tak ustaz apa-apa. Minta maaf dah. Minta maaf lah ada salah kecek ke apa.
Tak payah siapa dah. Saya pun kalau duduk depan gini pun saya tak boleh. Kalau lama-lama mentah saya cari tepi. Sebab saya pun kita nak banyak naik motor kan. Banyak naik motor. Malam ni sebab orang rumah bawa kereta, tak bawa kereta. Jadi boleh naik kereta. Tapi sehari mari saya nak motor. Mari pula condong tu biasa dengan motor. Jadi nak ceritanya sakit belakang tu biasa. Dan kalau saya tak boleh duduk lama-lama. Dan kadang-kadang pun kita duduk tahiyat akhir kena tu email baca doa panjang bodoh. Duk muzakarah doa dalam tu gak mentangkin kaki. Sebab kita apa ya? Sakit orang. Jadi sekadar itu saja wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah masjid ni setiap mana buat amalan baca Al-Mu'min. Kau belum lagi? Sekejap lagi dah. Jadi saya nak minta lah sama-sama minta ya, amalan setiap malam. Baca diri itu mudah. Baca diri itu bagi saya itu mudah. Tapi pengalaman yang saya duduk orang masjid apa gitu gini. Apabila kita nak ahli qaryah kita ni, kita nak jadikan suasana Quran. Gaji tak dulu kita masa kita kecil-kecil dulu tu imam pun buka Quran kan, baca Yasin kan. Ada jenis tak pandai baca Yasin kan. Dia buat lagu mana dia buka Yasin? Gak mulut Ada tak? Ketahuilah itulah pertama hidayah daripada Allah. Itulah menyebabkan saya ada student saya umur 74. Bermula hidayah dia pergi baca Yasin, engkau terpaksa duduk mula-mula lagi tu orang baca Yasin lagi. Mana tu? Orang anak kita dah kelihatan dah. Ada belakang lah orang alasan dia. Tapi hari sekali kena duduk dekat dia. Masa tu yang umur 63 64. Buka Yasin lah. Orang pun baca Yasin wal Quranil Hakim. Tuan apa? Gak mulut. Tak ada baca Yasin. Tapi lama kelamaan maka Tuhan buka rezeki kepada dia. Dia pun kira ya apa ni Amen. Hamba ni tak pandai baca Yasin pun tak pandai. Boleh tu nak ajar tak? Mula situlah tu dia ajar. Lah ni umur dia 74. Nak masuk 75 tahun ni. Sebulan sekali boleh khatam dengan dia baca Innal ladhina kafaru sawa'un alaihim. Ngakak pun tak. Tapi di situlah hidayah. Kalau nak bina masjid, nak bina suasana Quran, binalah melalui dia kena ada suasana dia. Baca Al-Mu. Dan lagu mana nak baca Al-Mu, boleh berlaku. Biasa tengok kan? Orang pering buat 5 minit orang apa? Pergi. Orang kata tak ada, orang sibuk tak buat dulu. Buat dulu, sampai satu masa orang akan duduk kat sini. Duduk. Dan banyak tempat kalau saya pergi, mesti saya akan cerita. Kalau masjid tu tak buat lagi, saya suruh buat. Dan apabila dia suruh buat, dia nak letak gambar. Ustaz, tak cukup pering. Ni ayat saya, malak ada kalau dia tak cukup. Sebab apa orang ramah, dia baca. Pentingnya benda tu. Dan 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Sangat penting juga. Jadikan amalan supaya kita selamat. Bapa nak selamat dalam baca Al-Mu ni. Masa kita turun alam kubur, balik dia berlaku saudara mara kita, maka ketika itulah muka nakir yang abang berlaku. Semua amalan zakat, sedekah yang abang berlaku. Kecuali surah Al-Mu'min
Daripada Quran 30 juz ni 2 3 ni 1230 ni ayat. 30 ayat surah Al-Mu'minun. Dia mana tanya tuan ni. Tuan apa ni? Tak seranya dia tanya. Dia tanya marab buka. Asal tanya apa? Dia panggil Al-Mani'ah Al-Munjiyah, yang menyelamatkan kita. Dia jadi pegawai bela kita. Orang je bela kita. Dia tanya apa? Tanya aku. Jawab. Jangan untuk pengetahuan itu apa kalau siapa tak pandai baca surah Al-Mulk lagi, tak jadi keamalan lagi, jangan mati dah. Kalau mati, confirm insya-Allah dengan izin Tuhan tak selamat dari kubur. Kalau Tuhan nak tahu selamat ke tak selamat, Tuhan terang mati malam ni. Insya-Allah tahu selamat tak. Pentingnya 30 ayat surah Al-Mulk. Kalau kita tak pandai hal lain tak apa lagi, Al-Mulk kena jaga. Kalau nak percaya lagi dia panggil Az-Zahrawain, kita cerita semula lah tu. Tapi kena 30 ayat surah Al-Mulk tu penting. Dia sangat-sangat dah. Jadi sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.